Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat berjumpa pada pagi ini. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, the chosen one. Dan pada hari ini saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan menjelajah angkasa yang selalu kita pandang di atas kepala kita di langit. Semasa waktu malam kita berjalan ke masjid, ataupun waktu subuh kita pulang dari masjid, kita pandang ke atas, kita hairan apa yang ada di atas. Allah SWT telah menciptakan alam ini begitu hebat sekali. Hari ini saya ingin kongsikan sedikit daripada apa yang saya tahu tentang kehebatan alam semesta ini. Dan saya pun bukanlah tahu semuanya, sekadar berkongsi apa yang saya tahu. Banyak lagi yang saya tidak tahu. Jadi kita harapkan daripada sesi ini kita dapat menginsafi kehebatan dan kebesaran kekuasaan Allah SWT, dan pada waktu yang sama juga mengukuhkan keyakinan kita kepada Al-Quran. Kerana Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi SAW yang ada sampai hari ini. Jadi kadang-kadang banyak benda lain dalam rukun iman kita tak dapat nak jumpa. Kita kata gaib lah. Yang ada yang kita boleh tengok dan siasat dan buktikan pada diri sendiri ialah Al-Quran. Jadi kita ingin melihat alam ciptaan Allah Ta'ala ini dan melihat Al-Quran ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kerana bila kita buka Al-Quran, kita cari ayat-ayat yang berkait dengan langit, kerapnya, banyaknya dihubungkan dengan akidah, dengan Allah SWT, dengan kehebatan Allah SWT dan sebagainya. Saya akan cuba untuk membawa beberapa lah untuk perkongsian pagi ini. Kita mulakan dengan ayat ni. Dia bila masuk PowerPoint dia jadi tak berapa kena. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, ulil albab. Tapi ada dua perkataan lagi kita nak tengok. Satu is ayat. Ini ayat yang kita dapat lihat di luar, di alam. Kita ada ayat-ayat Al-Quran dan kita ada ayat yang Allah cipta di luar sana sebagai tanda nak tunjuk kehebatan dia. Okey. Dan ulil albab, orang-orang yang berakal, orang-orang yang ulil albab ni akan diterangkan dalam ayat seterusnya, iaitu orang-orang allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Iaitu orang-orang yang mengingati Allah ni. Siapa dia? Ulil albab tadi, yang mengingati Allah sambil duduk, sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tafakkur, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dan conclusionnya mengatakan, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Kira-kira ulil albab ni jangkauannya jauh lah. Sebab daripada dia melihat alam fizikal yang dapat dilihat dengan mata, dia berfikir dan dia sampai kepada kesimpulan bahawa khabar, berita adanya syurga dan adanya neraka itu benar. Dan dia mohon Allah SWT pelihara daripada siksa azab neraka.
daripada melihat alam ini. Saya tak tahu apa yang urutan yang betul, tetapi saya boleh jangkakan kita melihat alam, kita melihat Al-Quran, dan kita lihat bahawa apa yang dicerita dalam Al-Quran itu manusia temui di alam, dan menjelaskan bahawa Al-Quran itu benar. Apabila Al-Quran itu benar, maka berita yang dicerita dalam Al-Quran tentang syurga dan neraka juga benar dan menjadi sebahagian daripada keimanan kita. Sebab itu kita baca ayat ni ya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan sentiasa memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat juga, ayat-ayat kami, kekuasaan kami di segenap ufuk dan dalam diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Jadi itu idea kita, bahawa dengan kita melihat, Allah sentiasa akan memperlihatkan. Hari itu orang tahu banyak ni, dia jumpa satu kebenaran. Hari ini dengan teknologi, dengan kecanggihan alat, dia nampak lagi kebenaran. Dan manusia sentiasa melihat mukjizat Al-Quran ini, dan membuktikan akhirnya bahawa Al-Quran ini bukan rekaan Nabi Muhammad, tetapi mesti datang daripada yang mencipta alam ini, yang maha mengetahui. Maka bila Al-Quran itu kita yakin adalah benar, maka semua berita di dalamnya yang gaib pun adalah benar. Itu kita punya pendekatan lah. Al-Quran juga bukan mengajak kita untuk beriman begitu saja. Al-Quran mengajak manusia untuk melihat apa yang Allah dah buat, supaya kita insaf bahawa semua itu adalah kerja Allah Ta'ala dan keindahan ciptaan Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Ghashiyah, afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Antara maksudnya, maka apakah mereka tidak melihat unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Ini adalah anjuran kepada manusia yang mempunyai akal untuk selidik dan fahami bagaimana Allah ciptakan. Jadi menyelidik itu adalah sebahagian daripada suruhan Allah Ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW pun ada bersabda dalam hadis, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatihi. Tafakkurlah ciptaan Allah, jangan tafakkur zatnya kita tak mampu. Zatnya di luar daripada skop kemampuan manusia. Tetapi apa yang dia cipta akan menunjukkan kebenaran tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita cerita sikit. Astronomi ni kalau tak ada gambar, dia payah dan tak seronok. Okey, kita mulakan dengan pandangan orang-orang dahulu. Itu kita kata apabila teknologi berkembang, ufuk dibuka, kita jumpa mukjizat lagi, satu demi satu. Orang dahulu, tamadun Yunani, tamadun purba lama dulu, Aristotle, dia mengatakan alam semesta ni macam ni. Ada bumi, ada bulan, ada planet Utarik, Zuhrah, Matahari, Marikh, Mushtari dan Zuhal. Atas pada tu ialah bintang-bintang, dan itulah alam semesta. Alam semesta mengikut kefahaman orang dulu-dulu. Aristotle ni sebelum Nabi Muhammad lagi. Orang dulu-dulu zaman BC, sebelum Nabi Isa lagi. Jadi hari ni kalau kita lihat pandangan Aristotle ni, kita akan rasa pandangan ini sangat sempit, tetapi kita jangan terkejut bahawa kadang-kadang pandangan ini dibawa masuk ke dalam tulisan-tulisan kitab-kitab kita lah.
Jadi kita pun menyangka alam semesta macam tu je, mengikut Aristotle. Tapi hari ini kita tahu, moden, perspektif moden, kita tahu sistem suria kita ada matahari, ini keluarga matahari. Sistem suria, keluarga matahari, ada planet-planet semua, bumi dekat sini, Mustari kat sini, Zuhal kat sini. Tetapi kita juga jumpa lain. Kita juga jumpa planet Uranus, Neptune dan juga satu lagi Pluto. Dia dah turun pangkat, dia tak jadi planet dah. Jadi kita tengok jarak dia, ni ikut nisbah jarak. Marikh dok datang ni bumi kali hijau. Bila kita ambil sampai Zuhal baru takat tu. Itu Aristotle, pengetahuan Aristotle. Tapi ada lagi sini, sini dan sini. Itu baru sistem suria. Keluarga matahari, ada matahari. Matahari ni sebab dia dekat, kita kata dia matahari. Tapi kalau kita duduk jauh, dia macam bintang juga. Dia antara bintang-bintang yang ada banyak di langit. Jadi matahari ini satu daripada bintang yang banyak. Keluarga matahari, sistem suria kita. Tadi kita kata ini matahari, bumi, ini Mustari, masuk sampai Pluto besar tu. Jadi hak ni kotak ni duduk tang ni. Kotak ni duduk tang ni. Yang ni apa? Yang ni satu lagi planet kerdil dipanggil. Planet kerdil. Planet kerdil ni pun pusing juga, tapi dia pusing dengan orbit yang begitu besar sekali. Semua ni duduk tang ni, matahari duduk di tengah-tengah. Inilah pinggir sistem suria. Keluarga matahari. Baru satu bintang. Keluarga matahari. Okey, kita ambil pula dari segi saiz. Okey. Ini beberapa planet yang disusun mengikut saiz. Jadi kita tengok ini ada bumi, ini adalah Zuhrah. Dia macam adik-beradik tapi yang ni manusia tak boleh duduk lah. Ini terlampau kasar, terlampau hostile. Marikh kecil je, Tarik kecil, Pluto kecil. Ini planet ni kita susun sebab dia planet batu-batu, dia ada banyak batu. Yang kita nampak kat sini ada Malaysia. Tu nampak relih pun nampak. Okey, kalau kita tambah beberapa lagi planet besar, kita ada planet Mustari ni dalam sistem suria, dia planet yang paling besar sekali. Dia ada satu dipanggil macam mata. Mata ni ada dah beratus tahun. Dia adalah kawasan puting beliung yang berterusan. Tapi kalau kita nak ambil bumi ni, kita bubuh dalam ni, saya rasa lebih kurang 2 biji bumi boleh masuk. Mustari besar. Lepas tu Zuhal ni dia ada cincin, tapi kita tak letak sebab rupanya banyak. Yang ni pun ada cincin tapi tak berapa jelas. Yang ni cincin dia jelas. Ni pun ada cincin. Okey, belum lengkap lagi. Ada lagi player yang kita belum masukkan. Kalau kita masuk matahari lah katakan, agak-agak macam mana? Kita buat masuk matahari. So ini matahari. Mustari pun dah nampak kecil dah. Oh, bumi ya. Berlih tak nampak lah. Kita pun tak nampak dah. Bumi dalam perspektif hanya sistem suria, satu bintang sahaja. Begitu perspektifnya, saiznya. Dan manusia ada dalam tu. Kadang-kadang dia memberi perspektif kepada kita juga kan. Kita duk fikir penting sangat kita kan. Semua bergaduh adik-beradik pasal tanah lah, pasal apa. Rupanya bila kita tengok perspektif alam ni, rupanya taklah penting sangat kita ni. Penting kita tu ialah kalau kita beribadat kepada Allah, bahawa kita ada hubungan dengan Allah. Kalau tak, kita macam debu kan. Tak ada apa, sikit sangat. Ni kita baru mula ni. Kita belum masuk lagi berapa banyak bintang lagi yang ada selain daripada matahari.
Okey, sebelum kita boleh bicara yang lanjut lagi, kita kena lihat juga perspektif jarak. Kalau kita ukur Pulau Pinang sampai, saya dari Pulau Pinang sampai Perlis kita ukur dengan kilometer lah. Itu kita boleh manage. Tetapi kalau kita nak ukur jarak antara bintang pakai kilometer jenuh. Jadi kita telah mengeluarkan satu cara mengukur yang dipanggil tahun cahaya. Jadi ukuran jarak. Dia bukan ukuran masa, ukuran jarak. Dia dipanggil tahun cahaya kerana dia adalah jarak yang cahaya lalu dalam masa 1 tahun. Dalam 1 tahun berapa jauh cahaya pergi. Okey. Nak dapatkan gambaran 1 saat cahaya. Kalau cahaya ni kita start 1 saat, kemudian kita nak tengok dia ada di mana. Dia ada 300,000 kilometer dalam masa 1 saat. Okey, 1 saat tu taklah lama sangat kan. Macam itulah 1 saat. Dia detik yang kita tengok kat jari jam tu lah, tik tik. 1 minit cahaya, kalau kita ikut dia selama 1 minit, kita akan bergerak 18 juta kilometer. Dan 1 tahun cahaya ialah 10 triliun kilometer. Besar mana 10 triliun? Dia 10, ada 12 kosong belakang dah. Kalau kita nak cuba bayangkan, memang tak boleh bayangkan. Tapi saya bagi satu analogi lah. Kalaulah masjid ini dihadiahkan, tiba-tiba masuk dalam bank account 10 triliun ringgit, dan jawatan kuasa masjid kata kita kena jaga duit ni, kita kena hitung supaya tidak ada salah guna. Jadi kita pun kira 1, 2, 3. 1 saat 1, kita akan makan masa 300,000 tahun baru habis bilang 10 triliun. Maknanya habis kita dah mati, anak kita sambung cucu 300,000 tahun. Manusia di bumi pun tak sampai 300,000 tahun. Ada yang kata hanya 80,000, ada yang kata 50. Itu ada perbezaan pendapat lah. Tapi tak sampailah 300,000 tahun. Jadi satu nombor yang besar. 1 bilion nak kira pun, 1 bilion pun 30 tahun lah. Kalau kita dapat duit 1 bilion 30 tahun kira. 1 saat kita belanja RM1. 1 saat kita belanja RM1, 30 tahun baru habis 1 bilion. Jadi bila kita ambil perspektif tu, jarak kita dengan matahari 150 juta kilometer, cahaya hanya ambil masa lebih kurang 8 minit untuk sampai. Maknanya kalau matahari itu tiba-tiba ada naga makan dia, bila kita nampak naga tu makan, dia sudah berlaku 8 minit yang lalu. Sebab maklumat tu dibawa oleh cahaya. Cahaya bergerak dengan satu kelajuan, 8 minit baru sampai kat kita. Jadi dia sudah berlaku, kita tak boleh buat apa dah. Okey. Itu jarak matahari dengan kita. Jarak bintang paling dekat dengan kita ialah lebih dari 4 tahun cahaya. Ini 8 minit ni. 4 tahun cahaya maknanya 40 triliun kilometer. Itu baru jumpa bintang satu lagi. Yang kita kata keluarga sistem suria sampai kepada bulatan yang saya tunjuk dalam gambar ni. Ni sampai sini ni, pinggir dia itu 1 tahun cahaya. Maknanya pengaruh matahari boleh sampai dekat ni. Atas benda ni dia dah tertakluk pula kepada pengaruh apa-apa lagi yang ada di luar, bintang-bintang lain. Okey, saya nak tunjuk juga
selain daripada ada planet, ada benda-benda lain di langit. Ada yang boleh dinampak, ada yang kita kena guna teleskop, alat baru kita nampak. Kebanyakan gambar ataupun hampir semua adalah daripada, saya ambil daripada foto-foto Hubble Space Telescope. Teleskop angkasa Hubble, satu teleskop yang diletak di angkasa di luar daripada udara bumi. Kerana udara kita menyerap cahaya, dan juga udara kita dia berolak. Jadi gambar tak apa clear. Dan gambar kalau malap sangat tak nampak. Tapi teleskop angkasa ni dia ada di luar daripada udara, dia boleh nampak clear. So nanti kita akan lihat beberapa gambar. Tapi antara yang kita jumpa di angkasa ialah awan. Ni bukan awan kita ni, awan hujan ni bukan. Ada awan lain yang sangat jauh. Dan kita baca sepotong ayat Al-Quran. Kemudian dia menuju langit. Allah setelah dia mencipta bumi, dia menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Okey. Ada beberapa jenis awan. Ini antaranya. Ini nebula helang dia panggil. Dia macam tiang-tiang di langit. Daripada hujung ni ke hujung ni lebih kurang beberapa tahun cahaya jarak dia. Sangat besar. Dan daripada kita ke awan tu, daripada kita nak sampai awan tu 7,000 tahun cahaya. Kalau kita boleh bergerak selaju cahaya pun, kita memerlukan masa 7,000 tahun untuk sampai. Ini nak cerita alam ni sangat-sangat besar. Aristotle kalau dia bangkit dia pingsan. Pasal totally berbeza dengan apa yang dia faham. Dan yang menariknya, sebab Allah Ta'ala cerita datanglah, suka ke tak suka mereka datang. Kita dapati saintis hari ni dia mengkaji dan dia kata di sinilah tempat kejadian bintang-bintang baru. Jadi bila bumi dah ada pun, langit masih lagi dibina. Dan orang boleh lihat kejadian-kejadian di langit. Dan di tempat-tempat berawan macam ni lah, awan gelap, dia panggil awan ni awan gelap. Dia kita boleh nampak ni pasal ada bintang-bintang dekat-dekat dia yang memberi cahaya. Dan dia sejuk. Dia sangat sejuk. Kalau dia panas dia tak boleh jadi bintang. Jadi antaranya kita boleh lihat dekat sini. Sini semua ni adalah tempat-tempat bintang nak jadi. Macam kita tanam pokok toge, kita nampak toge tu dia macam tu. Ini adalah tempat kelahiran bintang, nursery bintang. Bukan ini saja awan, ada banyak lagi awan. Ini contoh lagi satu awan atau nebula. Dan ujung-ujung ni adalah tempat-tempat yang bintang sedang terjadi, yang dicipta. Macam di sini di sini. Ini semua awan-awan lain. Ini satu lagi awan. Ini dia lebih banyak bintang keliling dia. Kita nampak ada kawasan-kawasan yang bintang sedang dicipta. Dan ini satu yang menarik. Ini dipanggil nebula ataupun awan kepala kuda. Ini satu lagi, bintang itu dah mula mengeluarkan cahaya. Bintang baru. Selain daripada nebula tempat kejadian bintang, nebula juga adalah tempat kematian bintang. Jadi dalam nebula kita tengok tu sebahagian nebula ni macam awan, dia tak ada bentuk yang khusus macam awan. Tadi menggambarkan kejadian bintang. Yang ini nebula ni cantik, dia adalah kematian bintang, bintang yang sudah mati. Dan dia menghembuskan menghembuskan nafas terakhir dia lah, dalam bentuk dia buang bahan-bahan dia, melemparkan.
tapi dia jadi cantik. Daripada angle kita ambil ni, dia nampak cantik. Tapi ada lagi yang lain-lain. Ini contohnya, ini yang lain. Ini lama dah, sudah lama berlaku. Maka peninggalan dia dah jadi nipis. Dia macam bola, macam bubble. Kalau kita tiup bubble sabun, macam tu. Di tengahnya ada tinggal satu bintang yang kita tak boleh nampak. Dia sangat kecil, sebesar mungkin saiz Pulau Pinang atau saiz Perlis, kecil. Dan ini adalah hembusan terakhir yang sangat violent apa orang kita kata, violent, ganas. Pum, meletup. Okey, itu last sekali. Jadi ada kematian bintang yang tenang, tenteram, dan ada dalam alam ni kita lihat kematian yang bentuk macam ni. Dia satu explosion dipanggil supernova. Supernova ni satu bintang yang mungkin kita tak nampak di langit sebab dia jauh. Tetapi bila berlaku supernova, cahaya dia meningkat berjuta kali daripada asal. Jadi, ada bintang. Sebelum tu duk tengok awal, tak ada apa, gelap dalam tu. Bila berlaku supernova, ada bintang. Kita pun tak tahu semasa kelahiran Nabi SAW dikatakan ada bintang. Jadi orang Arab dia tahu langit, tempat yang ada bintang, tempat ada bintang. Jadi wallahu alam, barangkali ini adalah satu supernova yang berlaku semasa Nabi lahir, ataupun masa Nabi Isa lahir, kata ada Star of Bethlehem. Astronomer duk bahas lah apa dia sebenarnya Star of Bethlehem ni. Jadi barangkali dia satu supernova, kerana apabila berlaku letupan tu, bintang itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya sejuta kali lebih terang. Lepas tu dia matilah, lepas tu bintang tu mati. Dia menjadi satu objek yang sangat padat, lebih kurang saiz Pulau Pinang. Ini satu lagi peninggalan supernova juga. Panjangnya 110 tahun cahaya. Supernova yang berlaku lama dulu. Jadi dia berkembang, kita nampak dia dah nipis lah. Dan jaraknya daripada kita pun jauh, 2100 tahun cahaya. Jauh ni, alam semesta ni besar. Alam semesta ni besar. Dan ini peninggalan dia. Tapi supernova ni adalah dia menandakan kematian, tetapi dia juga memulakan kehidupan. Kerana matahari kita ni adalah barangkali bintang generasi kedua atau generasi ketiga. Sebelumnya ada satu bintang yang lebih besar yang telah mati dengan cara supernova. Supernova ni nampak macam ganas, sebenarnya dia adalah proses yang Allah ciptakan lagi unsur-unsur baru. Kalau alam ni masa mula-mula ciptaannya ialah hanya hidrogen, helium. Unsur hidrogen dan helium ni unsur-unsur. Siapa belajar chemistry dia tahu. Mana datang lain-lain, besi, silikon, uranium dan sebagainya. Dipercayai bahawa dia dibentuk semasa letupan supernova, kerana letupan supernova mempunyai tenaga yang cukup tinggi untuk menyatukan atom-atom, nukleus dalam atom tu, menyatukan menjadi unsur-unsur yang lebih berat. Jadi bumi ni tanpa supernova tak ada. Daripada supernova letupan tu, bahan-bahan itu kumpul semula dalam apa yang dikatakan asap tu. Dia asap ni beza dengan awan hidrogen, helium. Awan hidrogen, helium dia tak ada apa, dia tak ada batu, dia tak boleh jadi apa. Tetapi selepas supernova, dia mengandungi semua unsur-unsur yang kita kenali hari ini. Dan perkara benda-benda itu bergabung semula dan boleh menjadi planet. Dan bumi salah satu planet yang terbentuk.
Jadi itu sikitlah cerita supernova. Okey. Yang saya tunjuk tadi supernova, awan-awan tadi berlaku dalam satu keluarga. Bukan keluarga sistem suria, tetapi keluarga lebih besar, dipanggil galaksi. Ini contoh satu galaksi. Okey, tadi kita tunjuk awan kan, tapi bila kita lihat galaksi ini bukan awan. Nampak macam awan ni, dia bukan awan. Dia adalah daripada jauh susunan berjuta-juta bintang. Bintang yang terlalu banyak. Kita tengok dari jauh, kita nampak dia dekat, sehingga dia kita lihat sebagai awan. Dan di antara yang ada ni, ada yang lebih terang, so kita nampak dia lebih jelas. Tapi yang ini juga adalah bintang-bintang. Dan di sini mungkin ada gas-gas sejuk yang kelihatan gelap, dia tidak mengeluarkan cahaya. Jadi nampak macam lorong. Dan di tengah itu nukleus dia, pusat dia. Dan semua bintang ini beredar mengelilingi pusatnya. Jadi alam semesta ni ada planet, ada sistem suria. Sistem suria ni ada bintang dia dipanggil matahari. Bintang ini duduk di kalangan bintang-bintang lain yang banyak dalam satu kelompok dipanggil galaksi. Satu galaksi berapa bintang agak-agak ada? Kalau kita tengok tadi boleh agak kot. Lebih kurang 100 bilion. 100 bilion. 100 diikuti dengan 90. 100 bilion galaksi, bintang dalam satu galaksi. Besar, besar. Daripada satu hujung ke hujung ni lebih dari 100,000 tahun cahaya. Tadi kita baru sebut 7,000. Bila main tang galaksi, skala dia besar. Dari hujung ni ke hujung ni boleh lebih daripada 100,000 tahun cahaya. Ini juga galaksi. Galaksi pun ada macam-macam. Ini dua buah galaksi yang sedang berinteraksi. Belaga lah kita katakan, belaga. Tapi sebab galaksi ni dia bukan benda pejal, dia adalah banyak bintang-bintang. Dia taklah macam berlanggak macam kereta berlanggak. Dia berinteraksi. Kita dia berinteraksi. Ini juga dua galaksi yang sedang berinteraksi. Kita lihat banyak galaksi dia ada lingkaran. Dia melingkar macam apa ni, ubat nyamuk. Ini juga dua galaksi sedang berinteraksi. Dan galaksi kita duduk dalam galaksi. Apa nama galaksi kita? Galaksi kita namanya Bima Sakti. Bima Sakti ni ada lebih kurang 100 bilion bintang. Bintang yang paling dekat dengan kita 4.25 tahun cahaya. Okey. Dan dalam gambar ini, yang bukan bulat itu semua galaksi. Dan gambar ini sebahagian kecil daripada alam semesta. Kecil daripada 1 degree. Kalau kita ambil tangan kita, jari kita ni, kita duduk, kita tengok kuku kita, kita unjurkan dekat langit, yang ni kecil lagi daripada tu. Sebahagian kecil alam semesta yang kita lihat sudah mengandungi banyak galaksi. Agak-agaklah berapa banyak galaksi yang Allah telah ciptakan. Mengikut hitungan, anggaran hitungan, bilangan galaksi yang ada juga sekitar 100 bilion. 100 diikuti dengan 90. Maka memang minda kita meletup. Kita tak dapat nak bayangkan betapa besarnya alam semesta ini dan berapa banyaknya bahan yang Allah telah masukkan dalam alam semesta ini. Bahan maknanya apa? Bumi, langit, matahari, bintang, semua tu ada bahannya. Bumi saja kita nampak macam besar,
sebenarnya sangat kecil berbanding dengan matahari. Ada matahari pula, macam matahari ni ada cukup punya banyak dalam satu galaksi, dan ada banyak galaksi pula. Allah ciptakan kita, dia letak di bumi. Kita fikir-fikir balik, buat apa nak cipta alam ni? Bumi dah ada cukup lah. Kita boleh duduk di bumi, kita boleh makan dan sebagainya. Allah cipta langit sangat besar supaya wallahu alam. Tetapi satu daripada ini Allah suruh kita perhatikan, melihat kehebatannya, ialah supaya kita dapat menyedari bahawa yang dikatakan Allah Rabbul Alamin itu memang sangat-sangat hebat. Tidak dapat kita limitkan, sebab minda kita pun tidak dapat menjangkau. Okey, saya nak pindah kepada satu lagi objek yang ada dalam alam semesta ini. Asal-asalnya satu teori, tetapi hari ini dia bertambah kukuh dengan lebih banyak bukti. Dan sebelum saya tunjuk tu, saya ingin melihat ayat ni. Ini dalam surah Waqiah. Ini Allah bersumpah ni. Saya tak ingat ayat tu. Allah berkata, maka aku pun bersumpah dengan tempat tenggelamnya bintang-bintang. Sebab bahasa Arab ni macam tu, bila diterjemahkan bermaksud Al-Quran dan sebagainya. Fala uqsimu bi mawaqi'in nujum. Tempat bintang jatuh. Untuk bayangkan tentang mana tu yang ditafsirkan, ditakwilkan dan sebagainya, untuk memberi maksud yang mudah difaham. Dan Allah kata sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar. Kalau kamu mengetahui. Kalau kita tak tahu, kita tak tahulah. Tapi kalau kita tahu, dia sumpah yang besar. Apa agaknya kalau kita ambil maksud literal, tempat bintang jatuh ni bukan tempat terbenam bintang. Bintang memang naik turun. Tapi ada satu tempat yang bintang jatuh. Hari ini kita tahu dia adalah black hole. Tempat di mana bintang dia akan ditarik dan dijatuh. Ada beberapa jenis black hole. Ini yang dipanggil supermassive black hole yang sangat besar, yang berada di kebanyakan pusat galaksi. Black hole ini mempunyai lebih kurang 21 juta kali ganda jisim matahari. Tapi dia black sebab cahaya tak boleh keluar daripada dia. Tarikan gravitinya terlampau kuat sehingga cahaya tak boleh keluar. Jadi disebabkan itu dia kelihatan gelap. Dan bintang-bintang boleh jatuh ke dalamnya. Ada teori mengatakan bintang boleh jatuh sebiji. Ada yang mengatakan dia jatuh, dia terlerai. Ada keadaan-keadaan yang dia boleh jatuh sebiji. Yang tu yang mendekati ayat yang kita baca tadi. Ini juga satu lagi gambaran black hole. Black hole ni sebab kita tak nampak artis yang buat lakaran. Tapi ini famous lah. Lama dulu dah orang duk jangka ia adalah black hole kerana dia mengeluarkan sinar X. Dan bintang ini adalah bintang gergasi biru besar dan bahannya sedang ditarik masuk ke dalam black hole. Dan suhunya adalah 31,000 darjah Celsius. Matahari kita, suhu dia di permukaan lebih kurang 6,000 darjah Celsius. Bintang jauh lebih panas. Dan daripada galaksi, kita dapat lihat galaksi-galaksi yang aneh. Ini adalah satu jenis galaksi yang mengeluarkan jet, mengeluarkan apa dia panggil jet, melemparkan bahan sejauh 200,000 tahun cahaya. Dia kat sini,
ni bahan dia lemparkan. Dan itu salah satu bukti bahawa ada black hole. Black hole memutarkan bahan masuk itu dan kuasa magnetnya menghantar dia keluar. Bahan yang keluar ni keluar dengan sangat laju, hampir-hampir kelajuan cahaya. Dia boleh jalan jauh, tetapi dia biasanya akan stop bila dia bertemu dengan bahan-bahan lain di angkasa. Jarak galaksi ni ialah 2.5 bilion tahun. Bila kita kata jarak 2.5 bilion tahun, maknanya juga cahaya yang kita jumpa hari ni adalah peristiwa yang telah berlaku 2.5 bilion tahun yang lalu. Lagi jauh satu objek, lagi awal kita lihat kerana cara cahaya dia baru sampai kepada kita. Jadi saintis berminat untuk melihat objek yang jauh-jauh kerana dia boleh menggambarkan kepada mereka awal alam semesta, macam mana kejadian dia, macam mana sifat dia. Ini lagi satu jet. So itulah beberapa cerita tentang objek-objek yang ada di alam semesta. Ini satu ayat, Allah pencipta langit dan bumi, dan bila-bila berkehendak untuk menciptakan sesuatu maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya jadi, lalu jadilah ia. Begitulah Allah menjadikan alam semesta. Badi'us samawati wal ardh, ayat tadilah. Jadi alam semesta hari ini kita fahami, ini masih teori, tapi teori ini mempunyai bukti-bukti yang kukuh mengatakan bahawa alam semesta ini daripada tiada tiba-tiba ada. Mengapa? Tiada siapa yang tahu. Jadi kita orang yang beriman, kita kata atas kehendak dan perintah Allah Ta'ala. Jadi dia mula daripada satu singularity yang sangat kecil, daripada tak ada, tiba-tiba bahan dikeluarkan. Semua bahan dikeluarkan dan menjadilah alam semesta yang sebesar yang kita cerita tadi. Yang sebesar yang kita cerita tadi, bahan-bahan itu dikeluarkan daripada satu titik kejadian. Pada ketika itu juga ruang tercipta. Sebelum tu ruang pun tak ada, kita pun tak tahu apa yang ada. Kita kata yang ada Allah Ta'ala. Dia menciptakan, dia yang create, ciptakan ruang dan dia meletakkan bahan dalamnya. Dan dia meletakkan blueprint alam. Sebab saintis pun bingung, mengapa alam semesta ni berstruktur? Kalau dia jadi dia keluar saja, keluar bahan dia semua arah dia tak tentu arah. Bagaimana alam ni boleh terbentuk menjadi galaksi, bintang, planet dan sebagainya, sampai jadi bumi, sampai ada manusia di atas bumi? Siapakah yang memberikan peraturan untuk alam, blueprint alam? Jadi saintis pun ada yang beriman, dan beriman sekurang-kurangnya kepada kewujudan pencipta. Mereka suka gunakan bahasa yang lebih sekular. Dia kata intelligent design. Kalau tak ada intelligence, tak ada peraturan, macam mana boleh jadi lagu ni, kan? Mesti ada yang mengeluarkan blueprint, perintah untuk macam mana. Itulah bagi kita senang, kita kata itulah pencipta alam, Allah yang menciptakan segala-galanya. Jadi Allah mengeluarkan bahan, mengeluarkan ruang dan juga masa, lupa nak tulis. Dan masa juga tercipta semasa Big Bang. Jadi sebelum ada Big Bang, kita pun tak boleh nak bayangkan dia adalah eternal. Tak ada masa, nak cerita pun tak erti. Jadi sebab kita hanya faham masa kerana kita ada dalam alam yang bergerak, alam yang sentiasa ada perubahan. Bila ada perubahan adalah masa yang kita kata, orang putih kata arrow of time, anak panah masa, dia hanya pergi satu arah saja.
Karena alam ini sedang menuju kehancuran. Jadi arrow of time tu satu arah saja. Ini Big Bang, tak apalah kita skip ni. Masa pun dah hampir dah. Okay, ini ayat maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Apabila Al-Quran menceritakan tentang alam, kalau dia bukan daripada Tuhan yang menciptakan alam, kita akan lihat percanggahan. Tetapi kita tidak melihatnya, dan ini satu mukjizat. Dan juga alam ni dia seragam. Kalau ada lebih dari satu Tuhan dan dua-dua Tuhan ini maha berkuasa, dia takkan nak ikut peraturan Tuhan satu lagi. Kalau dia ikut, dia bukan Tuhan. Jadi kalau dua-dua nak jadi Tuhan, alam semesta ni akan jadi kacau bilau. Kita cuba renungkan dua spesies bahan, elektron dengan proton. Siapa yang buat sains dia lebih kenali lah. Elektron dengan proton ni dia spesies yang lain, jisim dia tak sama. Tetapi ajaibnya, mereka mempunyai charge yang betul-betul exactly sama tetapi bertentangan. Siapa yang buat peraturan? Siapa yang buat blueprint tu? Kalau ada Tuhan lain, dia mungkin kata tak mau, biar elektron banyak ni charge, proton 2 kali ganda. Masalahnya proton lagi berat. So alam dia jadi lagu lain. Tapi sebab kita lihat konsisten, peraturan blueprintnya sama, maka mau tidak mau pencipta itu ialah asa satu. Ada beberapa tanda-tanda saintifik dalam Al-Quran yang itulah mukjizat. Kalau kita hidup di zaman Nabi tunjuk mukjizat dia, kita percaya, tapi sekarang Nabi pun tak ada. Yang ada ialah Al-Quran. Kalau kita dapat yakinkan diri kita bahawa Al-Quran ini benar-benar daripada Allah Ta'ala, maka kita boleh beriman. Kita beriman dengan semua. Maknanya yang gaib pun kita beriman juga. Dia kata ayat ni, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Jadi ini juga di ramai pentafsir moden mengatakan ayat ini, apabila langit dan bumi itu satu, itu adalah permulaan semasa Big Bang, semasa ciptaan. Semuanya adalah satu, just one, daripada singularity. Lepas tu baru terpisah. Dan daripada air Allah jadikan segala sesuatu. Hari ni pun orang nak cari kehidupan di Marikh, dia bukan cari ais, dia bukan cari steam, dia cari air, liquid water. Kerana di situlah di paling kandidat yang paling baik untuk kehidupan bermula. Mana-mana pun, kalau manusia ni nak duduk di tempat lain, dia kena cari air. Dan diyakini bahawa air boleh support kehidupan. Dan perkara ini interesting ya, sebab Allah SWT kata, dan apakah orang-orang yang kafir, memang pun penemuan teori Big Bang dan sebagainya itu bukan datang daripada golongan yang beriman. Jadi ada seorang geologis, Profesor Kroner, dia kata tidak mungkin seorang yang hidup 1400 tahun yang lalu boleh tahu perkara ini. Itu yang ajaib. Jika Al-Quran ini hanya rekaan manusia, manusia tidak tahu lagi, pengetahuan manusia tidak sampai lagi pada masa itu. Beginilah lebih kurang Big Bang, daripada singularity
meletup, kemudian menjadi galaksi dan alam itu mengembang. Ini contoh tadi daripada awan tadi dijadikan, kita boleh nampak kejadian bintang. Dan hari ini saintis ukur dan terkejut, kagum bahawa langit ini sedang mengembang. Tapi orang-orang yang beriman sudah tahu, kerana Al-Quran sebut, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar mengembangkannya. Hari ini alam ini memang mengembang, dan mengembang dengan lebih pantas daripada dulu, sehingga menjadi misteri. Kenapa dia tak berhenti, dia dah pum meletup. Lepas tu lama-lama graviti tarik, patut dia menguncup balik lah. Tapi tak, dia terus mengembang. Berkenaan dengan penjelajahan angkasa dalam surah Ar-Rahman, wahai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Ini surah Ar-Rahman. Ini maksud tadi. Nombor satu, Al-Quran tidak menafikan penjelajahan angkasa. Cuma manusia perlu menggunakan tenaga yang banyak. Kalau kita tengok roket yang nak hantar pergi angkasa tu, dia membakar fuel sangat banyak, sampai dia melepasi tarikan graviti, barulah dia boleh bergerak dengan daya yang lebih kecil. Satu lagi, dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. Ini pun masa tahun 1961, sebelum saintis memahami keadaan di angkasa, pengalaman mereka yang naik dengan spacesuit apa semua tu, duduk keluar buat space walk di angkasa, mereka mengalami sesuatu yang aneh. Dia nampak cuk cahaya, tutup mata, cahaya tu ada juga. Mereka tak berani nak cerita, tak tahu sebab. Tapi lama kelamaan masing-masing berkongsi, dan itu satu pengalaman pelik. Jadi kita bayangkan kalau kita tengok, kita nampak cahaya, kita tutup mata pun cahaya tu duduk. Kita rasa macam kena sihir jugalah kan. Tapi itulah pengalaman angkasawan. Dan apa yang berlaku ialah cahaya-cahaya yang tidak ditapis oleh gas ataupun oleh atmosfera bumi. Atmosfera bumi ini selain daripada kita boleh bernafas, dia juga menapis cahaya-cahaya yang berbahaya. Tetapi di angkasa sana mereka masa tu belum menyediakan protection yang cukup. Jadi mereka mengalami kesan-kesan ini. Okay, yang ini kita dah sebut lah. Allah telah menciptakan semua jenis haiwan dari air. Okey, besi ini menarik. Saya sebut supernova dan kematian bintang. Bintang ni dia lahir, dia dewasa, dia tua, nazak dan dia mati. Sebahagian dari bintang, sebelum dia mati, dia telah berjaya untuk menukar dirinya menjadi besi yang banyak. Dan apabila berlaku letupan, banyak besi dikeluarkan. Dan besi itu boleh berkumpul kembali
dan menjadi planet. Dan bumi kita di perutnya juga mengandungi besi yang banyak. Sebab itu kita ada medan magnet. Jadi Al-Quran describe kata besi diturunkan. Maknanya dia datang daripada langit. Betul lah tu. Sebab dia datang daripada satu bintang yang lebih tua yang meletup dan bahannya dikumpulkan menjadi, dan dia juga datang dalam bentuk meteor, dalam bentuk apa, semasa kejadian tu dia sangat ganas. Mula-mula bahan tu dikelam, kemudian bombardment. Bila kelam tu dah besar, dia menjadi hantaman. Jadi kita tidak menjangkakan akan berlaku percanggahan di antara wahyu Al-Quran, kalam Allah, dengan ciptaannya, kerana kedua-duanya adalah daripada Allah. Okay, saya cuba pendekkan. Ini antara galaksi yang terdekat dengan kita, Andromeda. Jaraknya 2.2 juta tahun cahaya. Saja saya sebut sebab anak-anak kita mungkin kenal Andromeda ni. Dikatakan banyak makhluk asing mai dari situ. Ini adalah gambar yang saintis aturkan. Ini secebis daripada langit, dan dalam cebisan ini terdapat 2 juta galaksi. Kita baca dalam Al-Quran, "Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha?" Kamukah yang suka diciptakan atau langit? Okey, sebagai penutup, Al-Quran ini bukanlah sebuah buku sains, tapi buku sains, SIGNS, tanda ataupun ayat. Dan buat masa kini dikatakan sudah ada 1000 fakta sains dalam Al-Quran. Dan Al-Quran mendakwa bahawa ia adalah daripada Allah, Tuhan yang mencipta dan memelihara seluruh alam. Pembaca tentu tercabar untuk memberi penjelasan yang lain jika dia mahu menolak kenyataan Al-Quran. Kalau Al-Quran boleh menceritakan sesuatu yang sezaman dengannya tidak diketahui dan hari ini diketahui, kita perlu menjawab soalan, jadi macam mana Al-Quran boleh menyampaikan berita benar ini? Maknanya kita tercabar untuk menjawab. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.